Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini sepakat ahli-ahli parlimen bersatu yang telah pun menyokong Anwar Ibrahim Sangga Muhyiddin. Mereka kata tak akan kosong kerusi kecuali mahkamah yang putuskan. Ini Anda share kepada semua orang, khususnya kepada para penyokong Perikatan Nasional, walaupun bahkan kepada semua rakyat Malaysia, bahwa 6 ahli parlimen ini belum habis cerita. Mereka tidak boleh dipecat oleh sesiapa sesenang hati, termasuklah Speaker Dewan Rakyat. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul belum tentu akan memecat mereka. Mungkin silap sedikit, dia akan membuat keputusan menyerahkan kepada mahkamah. Silap-silap hari bulan, dia tidak akan memecat. Kerana ingat, 6 ahli parlimen ini membuat keputusan ketika perlembagaan bersatu belum lagi digubal. Maknanya mereka tidak terikat dengan undang-undang tersebut. Jangan menghukum orang yang tidak terikat pada undang-undang sebelumnya. Itulah dia, saudara-saudara. Ahli parlimen ini menyangga Muhyiddin. Mereka kata tidak mungkin akan kosong kerusi kecuali mahkamah yang putuskan. 6 ahli parlimen bersatu bertegas untuk tidak mengosongkan mana-mana kerusi sehingga mahkamah memutuskan untuk berbuat demikian. Ahli parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein berkata, tindakan bersatu meluluskan pindaan untuk melucutkan serta-merta keahlian wakil rakyatnya yang menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak bertentangan dengan arahan atau pendirian parti adalah satu perkara yang sia-sia. Katanya, mengapa parti mahu membuat undang-undang berkenaan sedangkan ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dibuat demi masa depan kawasan dan pengundi mereka. Kalau ahli parlimen tidak berpuas hati dengan parti, maka mereka boleh menyokong mana-mana kerajaan demi masa depan dan kawasan masing-masing. Kalau Perikatan Nasional PN dan Bersatu tidak mahu berunding dengan kerajaan untuk mendapatkan kemudahan bantu rakyat serta memberi sokongan untuk stabilkan politik, bagi saya ia satu kerja yang sia-sia untuk bendung seseorang ahli parlimen sebagai seorang pemimpin. Di pihak saya dan rakan-rakan, perkara ini sudah pun berlaku. Kami tetap akan beri sokongan kepada Perdana Menteri dan yakin bahawa Perdana Menteri ada dasar jelas dan usaha nak bantu rakyat, khususnya mengenai kos sara hidup, supaya rakyat mendapat barang keperluan dengan harga yang murah. Bagi kami akan tetap bertegas dan tidak akan kosongkan mana-mana kerusi sehingga mahkamah memutuskan, katanya ketika dihubungi hari ini. Terdahulu Bersatu meluluskan perkara 10 perlembagaan parti itu selepas mendapat sokongan 1956 perwakilan Bersatu yang hadir pada Perhimpunan Agung Khas di Pusat Convention Aidil Selayang hari ini. Pindahan perlembagaan itu dibuat susulan tindakan 6 ahli parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Anwar sebelum ini. Selain Syed Abu Hussein, ahli parlimen lain iaitu dari Jeli, Buah Musang, Kolak Angsar, Labuan dan Tanjung Karang. Dalam pada itu, Syed Abu Hussein meminta supaya ahli parlimen Bersatu yang mahu menyokong kerajaan Madani supaya tidak takut untuk berbuat demikian. Saya menyeru mana-mana ahli parlimen untuk tidak takut dengan pindaan berkenaan. Kalau ada niat nak sokong PM, teruskan. Kerana semua peraturan ini boleh dicabar di mahkamah dan belum tentu pindaan ini akan diluluskan oleh pendaftar pertubuhan ROS atau mahkamah, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan keputusan daripada Parti Bersatu berkaitan dengan 6 ahli parlimen Bersatu yang telah menyokong Anwar Ibrahim. Disangkakan bahawa 6 orang ahli parlimen itu tidak akan berganjab. Namun demikian, apa yang berlaku adalah pilihan raya semula buat semula kawasan MP Bersatu yang belot. Itu kata Muhyiddin Yassin. Namun ramai netizen yang mengatakan bahawa
Kenapa dahulu waktu ahli-ahli parlimen PKR membelot mengkhianati parti PKR, mereka pula tak disokong oleh Muhyiddin untuk meletak jawatan, untuk mengosongkan kerusi parlimen ketika mereka menjadi pengkhianat kepada parti PKR dan Pakatan Harapan. Meskipun pada waktu itu belum ada akta anti lompat parti, namun dari segi moralnya, ia sama sahaja seperti yang berlaku pada 6 ahli parlimen bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim. Netizen dan beberapa penganalisis politik mengatakan, ianya sebenarnya perbuatan atau salah laku yang setara. Namun pada waktu itu, Muhyiddin bersama dengan geng-geng di dalam langkah Sheraton begitu teruja untuk menyokong pengkhianatan yang dilakukan oleh geng-geng seperti Azmin Ali. Pada waktu itu, mereka gembira. Mereka tidak pula merasa bersalah. Mereka tidak pula merasa bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh para pengundi di kawasan yang dicuri ahli parlimennya oleh langkah Sheraton. Tetapi pada kali ini, mereka pula yang kena. Parti Bersatu kena pada muka sendiri, hidung sendiri apabila ahli parlimen Bersatu menyokong Anwar Ibrahim, tetapi tidak keluar daripada Parti Bersatu. Jauh lebih baik berbanding perbuatan geng-geng langkah Sheraton yang bukan sahaja meninggalkan sokongan terhadap Anwar Ibrahim pada waktu itu, tetapi juga telah secara langsung masuk Parti Bersatu seperti Azmin Ali. Bukankah itu jauh lebih teruk? Tapi ialah kan, apabila ia berkepentingan untuk mereka sendiri, mereka akan kata itu adalah hak dan kepentingan mereka sendiri. Tapi apabila 6 ahli parlimen bersatu menyokong Anwar Ibrahim, di manakah diletakkan hak mereka untuk menentukan nasib para pengundi di parlimen tersebut, yang mana akibat daripada kegagalan Perikatan Nasional berunding dengan kerajaan untuk mendapatkan peruntukan di kawasan parlimen tersebut, maka para pengundi rakyat di kawasan parlimen tersebutlah yang terabai untuk mendapatkan peruntukan di kawasan tersebut. Hari ini Bersatu berusaha mengosongkan 6 kerusi parlimen yang dipegang anggota parti itu yang baru-baru ini mengumumkan sokongan mereka kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata pihaknya bercadang untuk menyerahkan notis mengenai perkara berkenan kepada Speaker Dewan Rakyat selepas parti itu meminda perlembagaan berhubung keahlian. Namun demikian harus diingat, pindaan tersebut bukan boleh digunakan secara serta-merta. Ianya perlu kelulusan daripada ROS. Maka adakah ia akan mengambil masa yang singkat? Kita pun tak pasti. Dan ianya perlu proses. Kerana beberapa ahli parlimen daripada Parti Bersatu yang menyokong Anwar Ibrahim sebenarnya bersedia mengosongkan kerusi tetapi enggan meninggalkannya secara senang-senang. Mereka kata mereka tunggu mahkamah yang akan menentukan makna kata. Proses itu pasti akan mengambil masa yang sangat panjang, boleh mengambil masa sehingga 1 hingga 2 tahun kerana prosesnya amat panjang sehingga ke Mahkamah Persekutuan. Muhyiddin yang juga pengurusi Perikatan Nasional melancarkan mesyuarat agung luar biasa Bersatu hari ini yang diadakan khas untuk memperkenalkan pindaan bertujuan mencegah wakil rakyatnya berpaling tadah pada masa hadapan. Muhyiddin menyelar 6 ahli parlimen Bersatu itu menggelarkan mereka sebagai pengkhianat parti. Katanya Bersatu mahukan pilihan rakyat kecil di 6 kerusi itu, iaitu Parlimen Tanjung Karang, Bukit Gantang, Gola Kangsar, Gua Musang Jeli dan Labuan. Hari ini pindah supaya terhenti keahlian mereka, iaitu terwujud serta-merta dan kerusi mereka dikosongkan. Setuju soal Muhyiddin, bila dikosongkan PRK diadakan semula. Jadi kita pulangkan semula mandat kepada rakyat di 6 kawasan parlimen, kata beliau kepada perwakilan. Muhyiddin berkata dia berharap Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul tidak akan berdolak-dalik apabila Bersatu menyerahkan notis pengosongan kerusi ahli parlimen parti itu. Saya menjangkakan tindakan ini akan mengambil langkah yang sangat panjang. Saya menjangkakan
Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul tidak akan serta-merta memecat 6 ahli parlimen itu untuk mengosongkan, mengarahkan 6 ahli parlimen itu untuk mengosongkan kerusi mereka, kerana harus diingat 6 ahli parlimen ini membuat keputusan ketika perlembagaan Parti Bersatu belum lagi dipindah. Makna kata mereka tidak terikat dengan undang-undang tersebut. Dan ingat, apapun yang berlaku, mereka masih mempunyai jalan untuk menuntut hak, yaitu melalui mahkamah. Mahkamah pula melalui proses yang sangat panjang. Harus diingat, ia harus bermula daripada rendah sehinggalah ke peringkat persekutuan. Kalau Anda masih ingat kes Najib Tun Razak, ia mengambil masa yang sangat panjang. Baru perbicaraan di peringkat rendah pun sudah mengambil masa berbulan-bulan, bahkan ada yang sehingga mengambil bertahun-tahun. Selepas itu pergi pula ke Mahkamah Rayuan. Sama ada 6 ahli parlimen ini kalah atau menang, pasti akan ada yang membawa ke Mahkamah Rayuan. Kalau 6 ahli parlimen ini kalah, mereka akan merayu ke Mahkamah Perayuan. Tapi kalau 6 ahli parlimen ini menang, pasti Parti Bersatu pula yang akan membuat rayuan di Mahkamah Rayuan. Di Mahkamah Rayuan pula pasti akan mengambil masa lagi untuk dibicarakan sama ada rayuan ditolak atau diterima oleh mana-mana pihak yang membuat rayuan, sama ada Parti Bersatu atau 6 ahli parlimen tersebut. Selain itu, seterusnya selepas rayuan di Mahkamah Rayuan, sesiapa juga yang kalah pasti akan membuat lagi rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Di Mahkamah Persekutuan, ianya juga akan mengambil masa yang panjang, mengambil masa beberapa waktu. Dan di sana nanti barulah penentuan yang terakhir, sama ada mereka akan terlucut secara otomatik daripada jawatan parlimen ataupun tidak. Maka dengan itu harus diingat, perlu juga ditunggu keputusan daripada ROS untuk meluluskan pindaan tersebut. Dan kalau semua itu telah pun selesai, barulah pilihan raya muktamad dibuat. Dan di situ juga belum tentu sebenarnya Parti Bersatu boleh menang. Ingat, keadaan PRK dengan PRU bukanlah sama. Ia sangat berbeza. Jadi, belum tentu Parti Bersatu menang. Silap-silap hari bulan, mereka akan menyesal mengosongkan kerusi tersebut kerana mungkin 6 ahli parlimen itu menang di tiket parti yang lain pula. Kita jumpa lagi. Bye-bye.